Daripada mana rambut tu muncul? Biasanya seorang penulis seram menggambarkan sesuatu itu dalam hasil nukilan dan penulisan di atas sebuah buku. Dan aku pula hanya seorang vlogger seram yang menggambarkan sesuatu itu di dalam rakaman. Namun tiada bezanya. Hari berganti hari, bulan sentiasa berganti, tahun silih berganti dan umur juga bertambah. Walau bagaimanapun memori masa remaja tetap segar dalam ingatan. Itulah dia pengalaman. Pengalaman itu guru. Dan pengalaman itu mendewasakan di mana sahaja kita berada. Dan ini hanyalah satu kisah dariku. Rasa sayang, rasa sayang. Glide slow. Pull up. Wind shear. 50. 40. Assalamualaikum semua, jumpa sekali lagi dalam episod yang ke-8. Okey, jadi kali ni saya ingin kongsikan beberapa kejadian yang telah berlaku dalam 2-3 tahun yang lepas ketika saya berada di Batu Cave. Pada malam tersebut, seperti biasalah, saya ni agak boring, tak tahu nak buat konten apa. Saya ambil keputusan untuk pusing-pusing lah dekat Ulu Yam, Jalan Ulu Yam. Lalu pada waktu malam, tak adalah lewat sangat, lebih kurang dalam pukul 10, pukul 11. Semua tahu kan Jalan Ulu Yam pada waktu malam ni macam mana kan, dia punya jalan dia lengkang-lengkuk dia. Sebab saya ke sana, kawasan Ulu Yam ni dia gelap jadi untuk cerap bintang memang agak clear lah. Kita boleh tengok bintang dekat kawasan, salah satu kawasan Ulu Yam tu, memang kita boleh nampak bintang Milky Way. Jadi saya ambil keputusan untuk pusing-pusing lah, santai dekat sana. Jadi tak ada apa-apa yang dibuat, agak boring. Saya pun pulang ke rumah. Jadi sebelum sampai ke rumah tu, saya nak singgah kedai makan sekejap sebab lapar. Semasa saya U-turn balik daripada Luyam ke Taman Samudra dan pusing balik menghala ke kedai makan tersebut, tiba-tiba saya perasan dekat depan cermin kereta saya ada seperti sesuatu yang menghalang lah, dekat wiper Jadi saya amatilah, saya tengok betul-betul dekat wiper tu, dia macam melambai macam tu dekat cermin kereta. Jadi saya agak was-was lah dengan benda tersebut kan. Jadi saya jalan pelan-pelan dan saya ambil keputusan untuk berhenti kat tepi jalan. Bila berhenti kat tepi jalan, amat memanjangkan lah bila saya lihat dekat cermin kereta tu. Rambut panjang rambut perempuan, rambut panjang, memang panjang gila. Kalau saya tarik rambut tu daripada wiper tu, dia sampai dekat bahagian atas bumbung cermin tu. Full cermin tu boleh sampai, dia punya panjang rambut tu. Dekat rambut tu juga dia macam ada kulit kepala. Ada kulit kepala. Jadi saya tak pasti bila masa rambut tu boleh berada dekat wiper. Malam tu agak kat tepi jalan tu agak menyeramkan jugalah, naik bulu roma je kan. Jadi saya ambil keputusan, saya tak nak pegang rambut tu. Saya ambil kat atas jalan raya tu ada straw. Saya ambil straw dan saya just squeeze macam tu dan buang kat tepi jalan. Daripada mana rambut tu muncul? Daripada Ulu Yam ke daripada jalan raya, saya tak pasti. Tapi memelikkan adalah rambut tu tiba-tiba ada dekat wiper tersangkut dekat wiper. Salah satu pengalaman yang saya dapat kongsikan, dan saya masih simpan lagi video tersebut untuk dikongsikan kepada semua. 4 Disember 1977 merupakan titik hitam dalam sejarah MAS dan rakyat Malaysia bila pesawat MH653 meletup dan terhempas di kawasan Paya Bakau di Tanjung Kupang.
dekat Tanjung Kupang di mana terempasnya pesawat MH653 pada masa lalu. Saya rasa semua pun tahu insiden yang menyayat hati yang mengorbankan semua kru kapal terbang. Jadi ada yang minta beberapa kali tentang vlog yang sebelum ni yang macam tak habis eksplorasi dekat sana, dan banyak bertanya mengapa saya mengundur pada masa eksplorasi. Jadi apa saya nak kongsikan adalah pada malam tersebut saya hanya berdua dengan Ujang. Ujang sekarang dia agak sibuk dengan dia punya kerja. Pada mulanya kami masuk dekat satu kawasan yang telah ditinggalkan tidak jauh daripada kawasan terempasnya pesawat tu. Jadi bila masuk ke dalam sana saya di bahagian depan. Jadi bila sampai dekat satu kawasan tu bau yang tersangat wangi menusuk ke hidung. Jadi saya terhenti sekejap. Jadi bila saya berjalan ke arah depan, masa tu Ujang di belakang saya, mungkin dia pandang ke arah lain. Masa tu saya lihat ada satu sosok putih melintas laju depan saya. Dia bukannya exactly physical yang kita boleh nampak seketul tapi dia tembus pandang tinggi dan bergerak agak laju ke arah pokok belah kiri di kawasan pokok yang berbau wangi tu. Bismillah. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Itu salah satu kenapa saya dalam video tu saya mengundur ke belakang sekejap. Jadi bila masuk ke dalam tu eksplorasi, tak ada apa-apalah yang berlaku, dan selepas tu kami terus pergi ke arah kawasan terempasnya MH. Kawasan MH653 ni kita tahu, kalau kita tengok gambar-gambar lama dekat kawasan terempas tu, sepanjang jalan kat situlah cebisan mayat, isi perut, otak, apa semua, anggota jari apa semua yang berterabur kat kawasan situ sebab mangsa semua berkecai. Cebisan daging dia semua, kalau kita lihat baca artikel ada tersangkut dekat pokok apa semua. Jadi situasi malam tu saya dengan Ujang agak cemas juga. Cuma kami cekalkan hatilah untuk teruskan kami punya eksplorasi. Jadi bila berjalan ke arah lokasi terempas tu, saya teringat juga pesan dekat orang-orang kampung sebelum kami masuk tu, ada makcik warung tu kata kena hati-hati sebab kat situ ada anjing yang telah dibaham oleh ular sawa. Jadi agak cabaran juga masa tu. Jadi bila berjalan pelan-pelan ke arah dalam sana, saya sampai dekat satu kawasan yang banyak pokok buluh yang menutupi jalan tersebut. Jadi bila melalui bawah pokok buluh tu, tiba-tiba macam blank sekejap. Agak situ dia punya aura dia memang sangat menyeramkan bagi saya. Bagi orang lain saya tak pasti. Ada rasa sesuatu yang tidak sedap dekat situ. Pokok buluh ni. Sebab kita tahu cebisan daging apa semua tu tersangkut ataupun bertebaran sepanjang jalan dekat kawasan situ. Jadi bila sampai dekat kawasan sana, saya kurang confidence sikit sebab kawasan sana dia jadi hutan dah. Sana dah agak bersemak lah. Mungkin kawasan dia. Sebab kawasan daripada tepi jalan nak sampai ke lokasi tu 500 meter. Kami hanya sampai lebih kurang 300 meter. Ada lagi 100 ataupun 200 meter nak sampai dekat kawasan itu. Jadi apa yang saya lihat adalah kawasan itu dah jadi hutan. Jadi inilah dia. Dekat ujung sana, dekat hutan,
Mungkin dekat sana lah lokasi terempasnya pesawat tersebut. Dulu kayu bakau, sekarang dia di hutan lah. Dan memang dah hutan, kalau saya sampai ke sana pun memang tak ada apa yang saya boleh jumpa, melainkan suasana dia yang memang agak lain lah, sebab kita tahu apa yang berlaku pada masa lalu. Kami ni nak teruskan boleh tahan juga. Banyak mayat berkecai bergelimpangan dekat kawasan situ. Jadi feel dia agak lain lah, agak lain. Ada feel yang sangat seram, menakutkan. Ada satu feel yang sedih, menyayat hati. Mungkin dah jauh sangat kita jalan ni. Kita dah 200 meter rasa je. 200 meter? Dekat 200 meter kan. Tapi itulah dia. Tak apa confident lah. Dia sampai siang tu. Dia bersiang, kita tak tahu lagi macam mana keadaan kat sana tu. Masa eksplorasi pun ada perasaan macam tertanya-tanya apa perasaan mangsa-mangsa sebelum terempas, apa perasaan ahli keluarga, apa perasaan orang melihat. Macam-macam perasaan bila melakukan eksplorasi dekat kawasan MH653 ni. Dah boleh rasa tau, ada satu suasana pilu dekat kawasan tersebut, secara pribadi bagi saya lah. Jadi ramai yang minta untuk saya kembali sambung buat rakaman kat situ. InsyaAllah mungkin satu hari nanti lepas habis lockdown, COVID apa semua dah reda, mungkin boleh repeat balik ke sana. Mungkin boleh buat rakaman full pada waktu siang apa semua kan, dan juga waktu malam. InsyaAllah, saya tak janji. Jadi inilah dia, takat mana yang kita mampu untuk kita kongsikan kepada semua. Boleh tahan the door kat sini. Jadi saya pasti penonton-penonton kat luar sana mengikuti rancangan Malam Seram daripada KC Champion, yang mana sebelum ni saya pernah kongsikan kepada beliau apa yang berlaku pada masa lalu berkenaan dengan kisah ni, tetapi tidak komplit, sedikit je. Kali ni saya ceritakan yang lengkap. Saya melihat ribat hitam dekat Tanjung Leman. Masa tu kami buat camping, kami terjumpa satu rumah papan yang mana rumah tu memang dah ditinggalkan, agak usang. Semasa berjalan tu kami lebih kurang 6 orang. Yang kali adalah orang yang terakhir di belakang. Selepas melintas ke rumah tu, masa tu cuti sekolah, belum habis sekolah lagi lah. Dalam video ni saya dah tunjuk pada episod yang lepas yang saya bersekolah di sekolah menengah Skudai 20 tahun lebih. Banyak perubahan dekat Skudai ni. Yang mana ni dulu sekolah saya. Jadi masa cuti sekolah tersebut, saya ambil keputusan untuk pulang ke kampung, kampung saudara di Penggeli Timur. Saya pulang ke sana dalam masa 3 hari sebab saudara saya telefon yang mana dia ada planning dengan kawan-kawan dia untuk pergi ke Tanjung Leman untuk camping. Jadi saya berminat. Lepas sampai dekat sana, sampai rumah saudara tu, saya letak barang apa semua. Dan malam tu saya ikut saudara saya pergi masjid masjid dekat Penggeli tu, atas bukit. Lepas solat Isyak tu lepak dekat depan masjid ada parking motor apa semua. Kita orang lepak situ dan berbual lah dengan kawan-kawan saudara saya ni. Ramai juga masa tu, dekat 15-20 orang apa semua. Biasa lepas solat Isyak ni memang akan lepak kat masjid dulu lah sebelum pergi warung. Jadi masa tengah berbual-bual kat atas motor apa semua, dekat belakang parking motor tu ada
beberapa pokok pisang kipas. Semua tahu kan pisang kipas bentuk dia macam mana, dia macam kipas tu. Jadi masa berbual-bual tu dah nak hampir lewat malam lah, tak adalah lewat sangat, dalam pukul 10 macam tu, kami terlihat lah, bukan saya seorang, kami terlihat ada seorang budak kecil memerhatikan kami di belakang pokok kipas. Nampak kepala aja masa tu, memang nampak kepala je budak lelaki. Jadi kami pun panggil lah kan budak tu, anak siapa ni kan malam-malam dekat situ. Jadi budak tu hanya termenung, diam dan memerhatikan kami, dia tak buka mulut apa. Jadi kami agak pelik jugalah, seram pun ada. Kami ambil keputusan untuk panggil dia sekali. Mana tahu mungkin kami boleh hantar balik ke rumah dia budak ni. Jadi lepas panggil-panggil budak tu masih juga diam. Selepas tu salah seorang daripada kami bangun untuk pergi ke arah budak tu, dan tiba-tiba budak tu dia berjalan daripada belakang pokok tu keluar ke tepi pokok pisang kipas tu. Jadi masa tu memang meranjatkan kami. Apa yang kami lihat adalah susuk tubuh seorang budak lelaki berleher panjang macam mana nak cakap dia ada kepala, leher dan badan. No wonder lah macam mana kepala dia boleh sampai dekat bahagian pokok kipas tu. Sebab kalau ikutkan budak umur macam tu, budak kecil macam tu, dia rendah aja. Tapi kami agak pelik macam mana dia boleh berada tinggi macam tu. Rupanya sosok budak yang berbadan kecil tetapi leher dia panjang. Tadi masa tu tak boleh nak bayangkan. Mungkin anda boleh bayangkan macam mana. Mungkin saya boleh lukis ke apa untuk lebih jelas ke apa kan. Okay, jadi saya gambarkan sedikit gambaran saya lukis sketch macam mana keadaan masa tu, apa yang kami lihat. Jadi ini adalah contoh pokok pisang kipas, dan masa tu apa yang kami nampak adalah seorang budak berdiri di belakang belakang pokok kipas ni, dan kami hanya nampak kepala memerhatikan kami dalam keadaan senyap. Jadi kami terpandang muka seorang budak Jadi selepas masa kami panggil budak ni pun keluar. Bila keluar, apa yang kami nampak adalah budak kecil yang berleher panjang. Ini hanya adalah gambaran sketch saja, lukis main-main je. Begini keadaan dia. Memang masa tu amat mengejutkan kami lah. Kenapa fizikal bentuk tubuh dia sangat memelikkan. Jadi masa tu memang tak jaga banyak, masing-masing berterabur lari. Ada yang dapat start motor, lari daripada masjid, dan ada juga yang tak sempat start motor sebab kunci tak tahu cari mana, dan ada yang sorong motor keluar lah. Jadi masa tu memang bising lah dekat luar masjid tu dengan bunyi motor sana sini kan. Jadi kami semua terus keluar daripada masjid dan kami tunggu dekat simpang depan tu sebelum menghala ke rumah saudara saya ni. Jadi masa tu kami berkumpul kat situ dan bercerita lah pasal hal ni kan. Sebab masing-masing nampak satu situasi yang tak masuk akal, makhluk apa yang kami lihat masa tu. Jadi selepas dah tenang keadaan, kami pulang ke rumah masing-masing sebab keesokan harinya kami perlu bergerak daripada Penggeli Timur ke Tanjung Liman. Jadi malam tu kami pulang dan packing barang. Jadi yang pergi pada keesokan harinya adalah 6 orang saja termasuk saya. Dan kami decide untuk tidur dekat semua sekali berkumpul dekat satu rumah kawan dia dekat atas bukit je, berdepan dengan rumah saudara saya. Jadi selepas semua dah berkumpul dekat rumah tu, kami tidur dekat tingkat 1. Biasalah rumah kampung ni kan dia punya tiang tinggi-tinggi kan, dekat bawah orang boleh rewang apa semua. Jadi barang-barang kita dah masuk dekat dalam van lah sebab kita akan bergerak menggunakan van. Jadi malam tu kami perlu tidur awal dan kawan saya ni tuan rumah, dia tidur dekat bilik dia. Jadi sebelum tidur tu kawan saya ni pesan kalau tidur dekat atas tu, kalau dengar sesuatu dekat bawah rumah buat tak tahu je. Jadi masa tu saya dengan yang lain-lain agak tertanya-tanya ya, bunyi apa kan. Rumah kampung ni biasa dia ada tingkap besar yang kita boleh buka tu. Jadi saya tidur ni dekat tepi dinding yang ada tingkap besar tu. Jadi malam tu biasalah saya memang tak boleh nak tidur awal. Jadi malam tu saya ni tidur bantal
telinga saya ni menghala ke lantai rumah, lantai papan lah. Jadi pada malam tu hampir nak terlelap tu, bukanlah nak terlelap sangat, saya terdengar seperti seretan kain dekat bawah rumah yang di atas rumput lah, daripada belakang rumah dapur tu sampai ke bahagian depan. Memang dengar masa tu, memang saya dengar jelas dia bunyi mengesot sedikit demi sedikit demi sedikit ke arah depan. Jadi masa tu memang saya kakukan je lah, kakukan badan, dan saya terlihat kawan saudara saya tu dekat, kita tidur sendiri saya jengah ada salah seorang daripada kami ni masih lagi tak tidur juga sama dengan saya, dan dia bagi isyarat senyap. Jadi pada keesokan harinya, masa dalam van, kami buka cerita pasal benda tu, dan kawan saya ni, tuan rumah ni dengar, dia kata memang setiap orang baru yang datang rumah dia, tetamu ke apa yang tidur rumah dia, pasti akan dapat salam perkenalan daripada makhluk tersebut. Sebab daripada kecil lagi dia bagi tahu yang mana rumah dia tu memang menjadi tempat laluan makhluk-makhluk tersebut. Dia tumpang lalu melintas je dekat situ. Tapi agak menyeramkan jugalah kan, benda-benda yang tumpang lalu ni kan. Jadi perjalanan kami terus diteruskan ke pantai Tanjung Leman. Kami sampai pada waktu lepas tengah hari lah, sebab kami gerak pun dalam pukul 10 lebih macam tu. Jadi bila sampai sana tu, kami pun pilih lokasi. Lokasi yang kami pilih ni jauh daripada pengunjung-pengunjung yang lain dekat ujung sana. Kalau Tanjung Leman ni tahun 98 dan dengan sekarang ni mungkin agak jauh perbezaan dia. Dulu agak lain juga, sebab saya pun sekarang memang dah lama tak pergi sana, tapi mungkin banyak perbezaan. Jadi kami pilih lokasi yang paling hujung, jauh daripada orang, yang mana dah memang orang takkan pergi sana lah. Dan kami mulalah pasang kemah apa semua, cari kayu untuk kita buat campfire malam tu, buat unggun api. Dan selepas selesai semua, kami buat aktiviti santai lah masing-masing. Ada yang memancing, ada yang selfie, ambil gambar, ada yang masak Maggi apa semua, makanan-makanan ringan, dan macam-macam lah. Sampai pada waktu malam tu, salah seorang daripada kami ambil keputusan untuk mengajak pergi ke warung kat Pekan sana. Dan salah seorang daripada kami ni tak ikut sebab dia jaga kemah. Kami pun berjalan kaki lah melalui lorong-lorong pokok-pokok dekat situ kan. Tak tahu mungkin ada kampung dekat situ kan. Selepas sampai dekat situ, selesai beli barang-barang yang perlu, kami bergerak pulang. Jadi masa bergerak pulang tu, saya jalan paling akhir sekali, paling last sekali. Antara 5 orang tu, saya paling belakang sekali. Jadi masa berjalan tu, ialah kawan-kawan ke depan ni sibuk berborak antara dua orang, dan saya ni biasalah suka ambil video apa semua. Dan sampai satu kawasan tu, saya lihat ada banyak kelip-kelip kunang-kunang ataupun fireflies dekat pokok-pokok. Memang cantik lah. Jadi agak khayal juga. Jadi bila saya tengok belakang saya tu dah jauh, saya pun cubalah untuk jalan yang cepat untuk kejar dorang. Jadi saya terhenti
di satu lagi lokasi dekat depan tu, selepas pokok kelip-kelip tu, saya lihat ada satu rumah kayu lama yang usang yang telah ditinggalkan dekat tepi jalan belah kanan, tak jauh daripada saya. Dan saya lihat bumbung-bumbung tu semua dah runtuh lah. Tetapi apa yang memelikkan masa tu adalah saya lihat ada satu kelibat hitam duduk mencangkung depan pintu rumah tersebut. Pintu rumah tu memang dia dah tak ada daun pintu dah. Dia memang pintu lopong macam tu. Jadi saya lihat, amati betul-betul lah, saya perhatikan. Masa tu saya terhenti sekejap. Saya lihat ada agak besar juga lembaga hitam tu. Masa tu memang tak ada torchlight. Memang tak bawa torchlight. Kawan yang dekat depan tu memang bawa torchlight, tapi saya tidak sebab saya ikut daripada belakang. Jadi dengan berpandukan cahaya bulan boleh nampak susuk tersebut duduk mencangkung depan rumah. Jadi masa tu bulu roma dah naik, kawan saya pun dah jauh, so saya kejar diorang cepat-cepat. Dan bila sampai dekat kemah tu, kemah kami ni ada satu pokok besar sebab kami nak kawasan tu redup pada waktu siang. Jadi waktu malam tu kita buat aktiviti macam biasalah, unggun api apa semua, lepas tu main gitar, nyanyi, borak-borak apa semua, makan, masak apa yang perlu. Dan dah lewat malam tu, semua agak dah penat dan ngantuk, diorang masuk kemah. Yang tak masuk kemah hanya saya seorang. Jadi saya pun capai gitar dan main gitar sorang-sorang dekat luar kemah tu. Tiba-tiba ada sesuatu yang rasa macam tak selesa. Tak selesa. Sorang-sorang kat luar tu, saya dengar ada satu suara garau macam suara seorang lelaki sangat garau di atas pokok. Jadi saya terhenti main gitar kerana saya dengar ada suara yang mengatakan, jadi masa tu saya pandang ke arah atas, memang tak nampak apa, gelap, dan saya campak gitar dan berlari ke arah kemah. Dan masa tu bila berlari ke arah kemah, saya rasa kaki saya ni sangat sakit. Berlari atas pasir sangat sakit, dan saya lihat kaki saya ni penuh dengan darah. Kerana terbelah. Masa tu bila saya periksa betul-betul, rupanya dekat atas pasir tu ada parang yang kami tak letak dekat tempat yang selamat selepas potong kayu tu. Jadi saya tersepak parang tersebut. Memang sangat sakit, darah pun banyak mengalir keluar, memancut-mancut, dan saya menjerit minta tolong pada rakan-rakan dalam kemah, dan mereka tergesa-gesa keluarlah tanya kenapa kan. Jadi saya tak nak cerita dulu, minta diorang angkat saya, cuci luka apa semua, dan pergi rendam kaki dekat air masin laut tu. Memang pedih lah sebab air masin laut kan, memang sakit masa tu. Cuci bersih-bersih, bawa balik masuk kemah dan letakkan serbuk teh untuk hentikan darah. Jadi masa tu memang saya letih, penat, darah banyak keluar. Saya tidur dulu. Jadi pada keesokan harinya baru saya ceritakan apa yang berlaku pada waktu malam ketika saya seorang diri kat luar. Jadi masing-masing terkejutlah dengan apa saya ceritakan. Daripada pulang daripada warung, nampak pokok kelip-kelip tu, dan juga rumah kosong dan juga lembaga tu. Sedangkan apa yang mereka beritahu saya, masa pulang daripada warung tu, mereka tak nampak apa-apa pun. Mereka hanya nampak laluan yang gelap je untuk ke kemah. Daripada jauh kita boleh nampak unggun api kemah kami. Itu yang mereka nampak. Tapi apa yang saya nampak, mereka kata memang mereka tak nampak. Kalau mereka nampak, dah tentu mereka akan berhenti ambil gambar apa semua. Jadi itu salah satu perkara yang amat memelikkan yang berlaku dekat Tanjung Leman pada tahun 98. Jadi, ini adalah kisahku di zaman remaja. Apa yang berlaku mungkin ada hikmahnya buat kami. Walaupun sepanjang perancangan 3 hari bertukar menjadi 2 hari, kami tetap enjoy dalam perjalanan. Kami tetap teruskan aktiviti cuti sekolah di tempat yang lain pula.
masa tu saya dah habis sekolah, belum lagi mula bekerja dan belum lagi duduk rumah sewa. Seperti biasalah, hujung minggu saya dan rakan-rakan biasalah akan pergi ke bandar JB untuk lepak santai, chill, lepak-lepak dekat restoran, kafe apa semua. Dan pada masa tahun tersebut memang crowded. Vespa Lambretta masa tu memang tengah betul-betul orang kata happening lah. Jadi ada kala kadang-kadang naik bas, kadang-kadang ada kala naik tupang rakan, naik Vespa ataupun Lambretta diorang pergi ke bandar. Masa lepak ke bandar tu, kami ambil keputusan untuk pusing-pusing bandar JB pada lewat malam menaiki Vespa dan Lambretta. Mungkin lebih kurang bawah 10 orang pusing dekat jalan State View. Jalan State View pada tahun tersebut memang semua orang JB rasa tahu kot dia punya hot jalan State View pada masa tu macam mana kan. Jadi malam tu konon-konon lah ambil angin malam. Jadi lebih kurang 10 biji motor pusing-pusing dekat jalan State View ni. Salah seorang daripada kami ni dia agak laju sikit, dia naik PX 125 ke apa, tak ingat. Dia mendahului ke depan, meninggalkan kami kat belakang. Kita orang bawa santai je, relax apa semua. Dia agak laju sikit, tak tahu apa sebab kan. Jadi bila dia sampai dekat satu kawasan tu, tepi jalan tu ada satu pokok besar yang mana akar dia jurai-jurai tu. Memang berjurai-jurai. Dan kami masa tu jalan belakang dia. Dan kami perlahankan motor. Sebab apa yang kami nampak masa dia jalan dekat bawah pokok jurai-jurai tu, dia berhenti kat situ dan menoleh ke arah kami, menunggu kami sampai dekat situ. Jadi kami pun perlahankan motor, kami berhenti. Kami tak pergi ke arah dia. Sebabnya adalah kami lihat dekat helmet dia terkena jurai-jurai akar pokok tu tau. Tetapi agak pelik sikit, jurai-jurai pokok tu biasanya warna coklat kan, warna coklat perang-perang. Tapi apa yang kami nampak masa tu adalah jurai tu berwarna hitam. Jadi bila kita tengok daripada helmet dia, kita pandang ke arah atas, apa kita nampak satu kain putih dekat dahan pokok yang mana jurai-jurai tersebut adalah bukanlah akar kayu, tetapi adalah rambut benda tersebut. Rambut dia kena arah dekat kepala kawan kami tu. Jadi kawan kami ni toleh ke arah kami, toleh ke belakang dan kata, "Oi, kenapa lambat sangat? Jom lah." Kan? Jadi masa tu kami cakap tu kami tunjuk dekat arah ke atas kan. Bila dia toleh ke atas, masa tu memang masing-masing pusing, speed memang laju lah, memang kelang kabut. Dan yang paling best, salah satu biji motor yang potong dia sebab dia terlalu takut ni, potong. Dia mungkin terlampau laju agaknya. Apa yang saya lihat masa tu, bila dia berjalan ke arah depan, ada satu sekumpulan babi satu keluarga melintas jalan yang mana dia terlanggar dan dia tergolek tepi jalan lah. Agak kelakar jugalah kan dengan keadaan yang huru hara masa tu. Jadi kami parking sekejap, tolong dia. Asyik tak ada luka teruk lah, tolong dia angkat ni motor dan kita terus cabut balik ke arah Skudai. Dia dah mati Hidup lagi. Hidup lagi. Ni apa ni? Babi ke? Setakat itu saja yang boleh saya kongsikan pengalaman ringkas apa yang berlaku pada vlog-vlog yang sebelum ini, yang saya tak masukkan dalam video sebab kalau saya masukkan agak panjang juga vlog tersebut. Jadi saya kongsikan pada kali ini. Biasanya perkara itu berlaku selepas balik eksplorasi. Ada juga rakaman yang berlaku semasa menuju ke kawasan eksplorasi. Jadi jumpa lagi kepada semua penonton kat luar sana. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan bertabahlah dengan musibah yang melanda negara kita sekarang, melanda seluruh dunia. Jaga diri, sayang diri dan juga sayang keluarga semua. Assalamualaikum. Ya rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, beta lihat dari jauh, rasa sayang-sayangi. Ikan tongkol jangan dipanggang, kalau dipanggang banyak minyaknya. Nona cantik jangan dipandang, kalau dipandang banyak tingkahnya. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, beta lihat dari jauh, rasa